Penonton buletin awal ni, Akta Hasutan 1948 belum cukup kuat untuk mendakwa termasuk media sosial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurhudai binti Asman akan membentangkan tentang karya dan hak cipta bagi Akta Hasutan 1948. Okey, baik, kita pergi kepada pengenalan. Akta Hasutan 1948, Akta 15 di Malaysia adalah undang-undang yang bertujuan untuk mengawal ucapan penerbitan atau perbuatan yang boleh dianggap menghasut. Walaupun akta ini tidak secara langsung berkaitan dengan karya dan hak cipta, ia boleh memberi implikasi kepada kandungan karya yang diterbitkan atau disebarkan. Hubungan akta hasutan dengan karya dan penerbitan. Penerbitan karya seperti artikel, buku atau video boleh dianggap sebagai hasutan jika kandungannya mencetuskan kebencian terhadap pemerintah, institusi kerajaan atau golongan tertentu, mendorong keingkaran terhadap undang-undang, menyebarkan permusuhan antara kaum dan agama, menggunakan platform digital. Penerbitan karya dalam talian seperti di media sosial, blog atau laman web juga tertakluk kepada akta ini. Tanggungjawab penulis. Pemegang hak cipta bertanggung jawab memastikan kandungan karya tidak melanggar undang-undang termasuk akta hasutan. Penguatkuasaan. Jika karya dianggap menghasut, walaupun karya ini dilindungi oleh hak cipta, ia masih boleh dikenakan tindakan di bawah akta hasutan. Tanggungjawab penulis. Pemegang hak cipta bertanggung jawab memastikan kandungan karya tidak melanggar undang-undang termasuk akta hasutan. Seterusnya, peranan karya dan implikasinya di bawah Akta Hasutan 1948. Karya bertulis, artikel, novel, puisi, dan esei yang diterbitkan boleh dianggap sebagai karya berunsur hasutan jika ia menghasut kebencian terhadap kerajaan Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa, mengancam keharmonian kaum dengan menyebarkan kebencian antara komuniti. Karya media visual, video, filem pendek atau grafik yang menggambarkan imej kontroversi atau kritikan yang boleh menjejaskan perpaduan negara juga tertakluk kepada peraturan akta hasutan. Karya digital, kandungan dalam talian seperti hantaran di media sosial, blog atau podcast boleh diklarifikasikan sebagai hasutan jika ia disifatkan mencetuskan ketegangan sosial atau politik. Kita pergi kepada hukuman jika melanggar hak hasutan. Denda sehingga RM5,000, penjara sehingga 3 tahun untuk kesalahan pertama, hukuman penjara yang lebih lama untuk kesalahan seterusnya. Hak cipta atau karya yang diterbitkan mungkin dirampas atau dihentikan penerbitannya. Kita pergi kepada hukuman jika melanggar hak hasutan. Denda sehingga RM5,000. Langkah untuk mengelakkan pelanggaran akta hasutan. Yang pertama, pemeriksaan kandungan, iaitu sebelum menerbitkan karya, pastikan isi kandungan tidak mengandungi elemen yang boleh disalah tafsir sebagai hasutan. Yang kedua, berhati-hati dengan sensitiviti. Elakkan isu berkaitan kaum, agama, institusi diraja atau politik yang sensitif. Yang ketiga, rujukan pakar. Dapatkan nasihat daripada pakar undang-undang atau editor berpengalaman untuk memastikan kandungan tidak melanggar undang-undang yang tidak sepatutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Jasati Nadira binti Muhammad Syahari, pemegang kad matriks DC 221-60274. Hari ini akan membentangkan berkenaan isu pertama dalam Akta Hasutan pada tahun 1948, di mana ia juga melibatkan hak kebebasan bersuara dalam masyarakat. Isu ini bermula apabila Azmi Syarom telah mengeluarkan kenyataan pada tahun 2014 di mana ianya bersangkut paut dengan isu politik yang sedang berlaku di Malaysia pada masa itu. Apa yang berlaku di Perak menunjukkan bahawa tidak ada keperluan untuk tergesa-gesa mengambil keputusan atau tidak mematuhi proses yang betul dalam perubahan kuasa politik. Itu merupakan kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Azmi Syarom pada tahun 2014 yang telah menyebabkan beliau dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Hasutan 1948. Latar belakang bagi kes ini ialah Azmi Syarom, pensyarah Undang-Undang Universiti Malaya, didakwa di bawah Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948, di mana pertuduhannya adalah kenyataan berhubung krisis politik Perak pada tahun 2009 yang didakwa berunsur hasutan. Isu utama yang terdapat dalam kes Azmi Syarom ini ialah kebebasan bersuara menentang sekatan undang-undang di bawah Akta Hasutan, dan juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Azmi Syarom merupakan ancaman terhadap ketenteraman awam atau semata-mata pandangan akademik. Hal ini kerana kenyataan yang telah dikeluarkan oleh tertuduh Azmi Syarom telah ditafsirkan sebagai penentangan dalam isu politik yang sedang berlaku pada masa itu. Sedangkan Azmi Syarom hanya mengeluarkan kenyataan dari segi pandangannya dalam bidang akademik sebagai seorang pensyarah dalam bidang politik. Disebabkan itu, kes untuk Akta Hasutan ini melibatkan sekali dengan hak kebebasan bersuara dalam masyarakat. Namun begitu, tertuduh Azmi Syarom tetap mendapat pembelaan dan juga sokongan daripada beberapa organisasi dan juga masyarakat, di mana Majlis Guaman Malaysia menyatakan bahawa Akta Hasutan perlu digunakan secara selektif untuk menyekat pandangan fizikal, dan gabungan NGO Hak Asasi telah mempertahankan kenyataan yang telah diberikan oleh Azmi Syarom adalah sebahagian daripada kebebasan bersuara dan tidak sepatutnya dianggap sebagai hasutan. Manakala Universiti Malaya juga telah menyokong dan menyatakan bahawa beliau hanya memberikan pandangan akademik berdasarkan profesionalis sebagai seorang pensyarah. Selepas melakukan persidangan, akhirnya keputusan mahkamah telah dikeluarkan, di mana Mahkamah Tinggi akhirnya menggugurkan tuduhan terhadap Azmi Syarom pada 12 Februari 2016, di mana mahkamah juga menegaskan kebebasan bersuara termasuk pandangan akademik adalah hak yang dilindungi di bawah perkara Perlembagaan Persekutuan. Ini membuktikan bahawa Azmi Syarom tidak bersalah dan hanya menggunakan pandangan beliau dalam bidang akademik terhadap isu politik dan juga menegaskan hak kebebasan bersuara sebagai seorang rakyat. Kes ini telah memberi impak yang baik dalam bidang politik dan juga kepimpinan, terutamanya bagi rakyat Malaysia, kerana ia telah menimbulkan perdebatan mengenai sempadan kebebasan bersuara di Malaysia dan juga seruan reformasi terhadap Akta Hasutan yang dianggap lapuk dan juga menekan kebebasan bersuara sebagai seorang rakyat. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Alright, straight kepada isu kedua, kes Muhammad Sanusi Muhammad Noor tahun 2023. Okey, beliau merupakan Menteri Besar Kedah ke-14 yang terlibat dalam kes yang berhubung satu kes menghasut yang telah menyentuh Sultan Selangor, iaitu Sultan Sharafuddin Idris Shah Alam dalam satu ceramah politik pada tahun 2023 Julai. Sepanjang beliau terlibat dalam kes tersebut, tindakan yang telah diambil oleh Hakim Dato' Aslam Zainuddin memutuskan demikian setelah Jabatan Peguam Negara AGC telah menerima presentasi yang dikemukakan Sanusi yang berumur 50 tahun bagi membatalkan dua kes terbabit. Seterusnya, Sanusi mengemukakan representasi kedua selepas permohonan pertama dikemukakan oleh ahli politik PAS itu ditolak oleh Jabatan Peguam Negara. Kemudian, Adun Jeneri Kedah itu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Selayang atas dua pertuduhan berkenan dan kes itu dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Shah Alam.
So, akhir sekali untuk keputusan, perbicaraan terhadap dua kes itu dipindahkan untuk dibicarakan bersama di Mahkamah Tinggi. Kemudian pada 26 September, Sultan Selangor berkenan menerima permohonan minta dan maaf daripada Sanusi. Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah menerima permohonan maaf atas nama ukhuwah sesama Islam serta bangsa Melayu. Alright, straight kepada isu kedua, kes Muhammad Sanusi Muhammad Noor tahun 2023. Okey, beliau merupakan Menteri Besar Kedah ke-14 yang terlibat dalam kes yang berhubung satu kes menghasut yang telah menyentuh Sultan Selangor, iaitu Sultan Sharafuddin Idris Shah Alam dalam satu ceramah politik pada tahun 2023 Julai. Sepanjang beliau terlibat dalam kes tersebut, tindakan yang telah diambil oleh Hakim Dato' Aslam Zainuddin memutuskan demikian setelah Jabatan Peguam Negara AGC telah menerima presentasi yang dikemukakan Sanusi yang berumur 50 tahun bagi membatalkan dua kes terbabit. Seterusnya, Sanusi mengemukakan representasi kedua selepas permohonan pertama dikemukakan oleh ahli politik PAS itu ditolak oleh Jabatan Peguam Negara. Kemudian, Adun Jeneri Kedah itu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Selayang atas dua pertuduhan berkenan dan kes itu dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Shah Alam. So, akhir sekali untuk keputusan, perbicaraan terhadap dua kes itu dipindahkan untuk dibicarakan bersama di Mahkamah Tinggi. Kemudian pada 26 September, Sultan Selangor berkenan menerima permohonan minta dan maaf daripada Sanusi. Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah menerima permohonan maaf atas nama ukhuwah sesama Islam serta bangsa Melayu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Inazah Laila binti Hafidin akan membentangkan isu ketiga, iaitu Dr. Muhammad Akmal Saleh. Sebelum itu, saya akan membentangkan bahagian pengenalan beliau. Beliau telah dilahirkan di Merlimau, Melaka pada 2 Julai 1988. Beliau juga telah mendapatkan pendidikan awal di SK Merlimau 2 sebelum melanjutkan pembelajaran di SMK Dato' Abdul Rahman Yaakob sehingga tingkatan 3 dan menyambung pendidikan tingkatan 4 dan 5 di Sekolah Tuanku Abdul Rahman, Ipoh Perak. Kemudian beliau juga mendapat pendidikan tinggi di Kolej Matrikulasi Melaka selama setahun sebelum menyambung pelajarannya di Rusian State Medical University dalam bidang perubatan. Dr. Muhammad Akmal Saleh merupakan ahli politik, iaitu Ketua Pemuda UMNO dan Doktor Perubatan, Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan sejak 2023. Beliau sebelum ini pernah dilantik sebagai Esko Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Melaka pada 21 hingga 23. Bagi isu utama beliau adalah Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain berkata Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh ditahan untuk siasatan di bawah Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi Multimedia 1998 selepas menerima dua laporan berhubung ucapan di media sosial di Kelantan tentang isu penjualan stokin tertera kalimah Allah. Dr. Muhammad Akmal Saleh juga direkam percakapan berhubung siasatan di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998. Mengapa Dr. Muhammad ditahan? Disebabkan beliau ditahan berkaitan dengan isu kalimah Allah pada stokin yang dijual oleh KK Supermart. Beliau juga telah menyeru semua umat Islam dan kaum Melayu di Malaysia agar memboikot KK Supermart kerana telah menghina kalimah Allah. Beliau juga telah mengingatkan kepada KK Mart atau mana-mana pihak bahawa kuasa membeli adalah di tangan kita, iaitu orang Melayu, dan jangan sesekali bermain isu sentimen dan sensitiviti 3R, iaitu agama, bangsa dan institusi diraja. Dan berhubung dengan isu ini, Dr. Muhammad Akmal Saleh telah disokong oleh Ketua Menteri Melaka, iaitu Datuk Seri Rauf Yusof.
Bagi keputusan mahkamah, setelah isu Dr. Muhammad Akmal Saleh dibicarakan, maka syarikat kumpulan KK Supermart dan Superstore Sendirian Berhad dan syarikat pembekal Si Jianchang Sendirian Berhad masing-masing didenda sebanyak 60,000 oleh Mahkamah Session atas pertuduhan melukakan perasaan orang Islam berhubung isu penjualan stokin tertera kalimah Allah pada Mac lalu, walaupun masing-masing mengaku tidak bersalah. Seterusnya, saya akan membentangkan isu yang keempat, iaitu berkenaan isu Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Yassin semasa menjalankan PRK di Nenggiri pada 14 Ogos yang lalu. Nama sebenar beliau adalah Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Yassin bin Haji Muhammad Yassin. Beliau dilahirkan pada 15 Mei 1947. Beliau merupakan Perdana Menteri yang ke-8 dari Mac 2020 sehingga 2021. Beliau menjadi tular apabila beliau telah menimbulkan kontroversi semasa mengadakan pilihan raya kecil di Nenggiri baru-baru ini, di mana beliau telah mengeluarkan perkataan menghasut semasa kempen pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Nenggiri pada 14 Ogos lalu, serta menyentuh sentimen 3R, iaitu Raja, Agama dan Kaum. Justeru, beliau telah didakwa mengikut akta hasutan di Mahkamah Gua Musang pada 27 Ogos 2024. Berikutan perkara tersebut, pada 19 Ogos 2024, Tengku Mahkota Pahang, iaitu Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, menzahirkan kemurkaan dan rasa amat terkilan baginda atas tindakan pengerusi PN berkenaan yang secara sengaja dan sinis memperlekehkan dan mempertikaikan tugas serta peranan Sultan Pahang ketika baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Berikut adalah merupakan kenyataan Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Yassin yang beliau keluarkan di PRK Nenggiri sehingga menimbulkan kontroversi kepada beberapa pihak. Jika kita dapat baca pada perenggan yang terakhir, beliau seolah-olah telah mempersoalkan kewibawaan Yang di-Pertuan Agong pada masa itu, iaitu Sultan Pahang Albilal Shah ketika baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-16. Polis telah menerima 30 laporan berkaitan ucapan beliau dan seramai 66 saksi diambil keterangan bagi membantu siasatan. Disebabkan itu, pada 27 Ogos 2024 yang lalu, beliau telah didakwa mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan, Seksyen 223 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, serta Seksyen 504 Kawin Keseksaan. Hukuman boleh diambil di bawah Subseksyen 4-1 Akta yang sama memperuntukkan hukuman denda sehingga RM5.000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Salam sejahtera, saya Brad Ardel JD, memegang nombor matriks BC 2216017. Saya akan membentangkan isu kelima, yaitu kes Namiwi. Pada tahun 2016, penyanyi rap Malaysia Namiwi ataupun nama sebenar Wee Ming Chi mengeluarkan video muzik bertajuk Oh My God. Video tersebut memaparkan adegan yang difilmkan di pelbagai tempat ibadat, termasuk masjid, yang membawa kepada tuduhan bahwa ia menghina agama Islam. Namiwi mempertahankan karyanya dengan menyatakan bahwa video tersebut bertujuan untuk mempromosikan keharmonian antara agama dan tidak berniat untuk menghina mana-mana kepercayaan. Beliau menegaskan bahwa mesej utama video itu adalah untuk menunjukkan keindahan kepelbagaian agama yang hidup secara harmoni. Beliau direman selama 4 hari untuk membantu siasatan di bawah Seksyen 295 Kanun Keseksaan, yaitu berkaitan mencemarkan tempat ibadat dengan niat untuk menghina agama. Beliau menegaskan bahwa video tersebut adalah bertujuan untuk menunjukkan keindahan kepelbagaian agama yang hidup bersama secara harmoni. Selepas tempoh reman, Mahkamah menolak permohonan polis untuk melanjutkan tempoh tahanan.
Namiwi dibebaskan dengan jaminan pada 25 Ogos 2016. Mahkamah memutuskan bahawa tiada tuduhan formal dikenakan terhadap Namiwi berhubung video muzik Oh My God. Sekian dan terima kasih. Isu 6. Chua Tian Chang 2013. Kenyataan Tian Chang dianggap menghasut oleh pihak berkuasa, menimbulkan perdebatan mengenai kebebasan bersuara, terutamanya dalam isu yang melibatkan keselamatan negara dan politik. Latar belakang kes. Tian Chang didakwa menyatakan insiden Lahad Datuk sebagai sandiwara UMNO, mencetuskan kontroversi kemarahan rakyat, dan tuduhan di bawah Akta Hasutan 1948, namun kes akhirnya digugurkan. Beliau pernah menjadi ahli Parlimen Batu dari tahun 2008 sehingga 2018. Isu utama adalah kritikan terhadap patriotisme. Kenyataan Tian Chang dilihat oleh sesetengah pihak sebagai tidak menghormati pengorbanan pasukan keselamatan negara yang kehilangan nyawa dalam mempertahankan kedaulatan negara semasa pencerobohan tersebut. Beliau didakwa di bawah Seksyen 4-1-B Akta Hasutan pada tahun 2013. Seterusnya, reaksi orang awam. Penyokong kerajaan mengecam kenyataan beliau sebagai tidak sensitif dan menghina pengorbanan angkutan keselamatan kerana beliau mencadangkan insiden itu mungkin dirancang oleh pihak tertentu untuk tujuan politik. Penyokong Tian Chang dan pembangkang mempertahankan kenyataan sebagai pandangan kritis terhadap kemungkinan ada elemen-elemen yang mencetuskan pencerobohan tersebut. Kes ini mencetuskan perdebatan mengenai kebebasan bersuara dan sensitiviti terhadap isu keselamatan negara. Pengajaran yang dapat dipelajari dalam kes ini adalah imbangan kebebasan bersuara dan Akta Hasutan. Kes ini adalah contoh bagaimana had kebebasan bersuara boleh dipertikaikan jika fakta itu dianggap menghasut atau sensitif. Politik dan keselamatan negara. Realiti politik tidak seharusnya mengganggu isu keselamatan negara dengan cara yang boleh mencemarkan imej pasukan keselamatan atau menimbulkan keraguan terhadap keupayaan negara menangani krisis itu. Hukuman secara tidak adil. Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa Tian Chang tidak pernah hilang kelayakan untuk bertanding dalam pilihan raya disebabkan denda tidak melebihi RM2,000. Dua keputusan Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman denda RM2,000 terhadapnya atas kesalahan menghina pegawai polis dan mengganggu penjawat awam. Pegawai SPR P115 Encik Anu telah tidak menerima penamaan calon beliau. Ini adalah satu takdir kotor dan nampaknya BN takut dalam PRU ini dan guna alasan untuk kurang peluang kemenangan beliau. Tetapi akhirnya dimenangi oleh calon PKR P. Prabhakaran, seorang calon bebas. Beliau merupakan ahli parlimen termuda berumur 22 tahun. Secara keseluruhannya, Akta Hasutan 1948 memainkan peranan yang penting dalam menjaga kestabilan dan keselamatan negara. Namun, sering dikritik kerana telah menyekat kebebasan dalam bersuara. Oleh itu, pihak kerajaan hendaklah meningkatkan penambahbaikan agar ia adil dan relevan dengan keperluan semasa. Cadangan bagi menambah baik Akta Hasutan adalah pindah definisi hasutan iaitu memperjelaskan maksud hasutan untuk mengelakkan salah guna dalam undang-undang. Cadangan seterusnya melindungi kebebasan dalam bersuara, memastikan dapat mengkritik secara membina tanpa takut akan tindakan undang-undang. Akhir sekali, fokus pada ancaman nyata iaitu mengguna akta hanya untuk kes yang benar-benar mengancam keselamatan atau keharmonian sahaja. Oleh itu, perlu ada penilaian semula terhadap akta ini untuk memastikan keseimbangan antara keselamatan negara dan perlindungan hak asasi.